yang akan datang lah daripada pasukan-pasukan tanah air kita sendiri. Harapnya begitu. Yang berada di stage juga pastinya mengharapkan sebegitu. Ini dia stats untuk anda perhatikan. Rescues. Adik Luke ada 2. Joe Benki ada 2. Redface ada 1. Jimmy ada 1. Wow. Wow. Sangat-sangat baik. Healing 279. Linux. Dimzi ada 264. Aku ada satu cerita. Apa? Aku ada satu cerita pasal RRQ ni. Apa? Tapi sebelum tu Hexas dikeluarkan nampaknya. Dia main Sunhawk sahaja, so no mercy akan dimasukkan. Aku ada satu cerita sebenarnya. Okey. Kemasukan terbaru untuk pasukan RRQ adalah Snap ataupun Snappy lah. Pemain ni sebenarnya dia di scout banyak oleh tim-tim besar di Indonesia. Waktu itu dia ada try out dengan BTR. Dia ada try out dengan pasukan-pasukan besar yang lain. Tapi penghujungnya dia masuk ke RRQ. Macam mana aku tahu benda ni? Sebagai fan pun nak ambil juga dia waktu tu. Oh ya ke? Ya, tapi tak berjaya lah. Tapi tak dapat lah. Tak dapat. Okey, tapi tak freeze kontrak lah. Bukan. Betul. Sorry. Bukan, tak. Aku tanya. Tak, tu tim lain kan. Tak. Okay, Redface, kemudian Linux, kemudian Nepeko, kemudian Clue untuk last match mention. Kemudian damage ada 835 Redface. Betul. Penat lah nak baca semua. Tapi yelah, permainan. Maksudnya Snap ni dia macam Jimmy. Dia punya hot dia macam Jimmy. Dan akhirnya Jimmy pergi ke Yudo Lions disebabkan dia nak main dengan Adit Luke. Ya. Ini dia cakap lah. Sebab Jimmy semua tim nak juga. Sama macam Yuhai lah, lebih kurang. Aku dengar agak cerita daripada Jimmy sendiri. Ada tim ni offer, tim tu offer. Tapi dia nak bermain dengan kita boleh kata rakan-rakan yang beliau selesa untuk bermain bersama. Tapi untuk yang kisah Snap ni tadi, ini adalah sebenarnya suggestion daripada Audrey sendiri. Ya, sebab waktu tu aku tanya Audrey, tak ada ke play Indo yang kau rasa tak kisahlah power lagi daripada kau ke ataupun sama taraf dengan kau yang kita boleh ambil? Snappy itu satu-satunya nama yang keluar dari mulut dia. Dan waktu tu aku ada approach, tapi sayanglah sebab waktu tu dia dah main tournament, kan banyak tournament sebelum PMSL. So dia dah banyak try out dengan tim-tim Indonesia yang lain seperti RRQ dan juga BTR. I see. Jadi hot jugalah Snappy. Tapi jap, nampak macam ada yang berterbangan di atas untuk pasukan Alter Ego sedang melepaskan tembakan. Macam ada pertempuran di kawasan hospital ini. Adakah akan berdarah? Maksudnya sekarang ini apa tau? Alter Ego tak ada kereta nak gerak, Mat. Yes, betul. Macam mana dia nak gerak? Semua kena curi dengan Void. Sebenarnya Void yang terkejut sekarang ni. Sebab ya, betul. Kawasan hospital ini tak pernah lagi diambil oleh Alter Ego. Biasanya orang ambil dekat kawasan pantai, belah-belah kiri. Jadi Void ingat, flight path jauh. Alamak! Aduh! Jap. Boleh. Masih boleh. Jap, mana Sam 9? Apa yang bolehnya? Masuk ke SMB. Sam 9 dekat mansion, prison. Itu, nampak Dep, Loyo. Laju, brother. Laju. Masuk. Kosong. Ini aku cakap tadi. Aku dah buat map ni semalam. SMB kosong. Dan circle pergi SMB untuk Erangel yang pertama. Dan aku rasa banyak pasukan juga tahu perkara ini. Sebab habit daripada Pygmy ni memang ketara sangat tak nak turun SMB. Dan dengan flight path macam tadi, satu lobby pun dah tahu yang tak ada tim yang akan sampai ke SMB dan juga Novo. Jadi sekarang ini semua nak rotate laju dan sampai ke pulau terlebih dahulu. Kecuali NKT. Mereka macam nak bergerak ke kawasan atas. Tidak, hanya ambil kereta sahaja. Jadi Sam 9, apakah rencana yang sedang dilakukan oleh mereka? Seolah-olah mahu untuk melakukan looting terlebih dahulu. Saya tidak risaukan Geek Fam dan juga Yudo Lions kerana mereka berada di kawasan Ferry Pier dan juga farm. Jadi pergerakan pantas boleh untuk dilakukan oleh mereka. Sekarang ini semua menggelabah nak masuk dulu. Betul. Sebab mereka tahu flight path ini memang tidak akan mengizinkan mana-mana pasukan duduk di kawasan SMB tersebut. Jadi siapa masuk dulu, peluang mereka untuk hidup dengan lebih lama itu sangat-sangat tinggi. Tapi tidak untuk dua pasukan ini, Talon dan juga Flash. Ya, orang-orang Yasnaya cakap kau pergilah masuk dulu. Tapi Yasnaya... kau buatlah hal kau. Ya, Yasnaya pernah waktu tu anti-circle. Aku ingat lagi waktu tu. Anti-circle ingat. Diorang datang dari Yasnaya, kemudian ada Laham, ada... waktu tu Superboy main kan? Superboy main lagi. Tak nak aku sebut nama dia. Tapi lah, adalah Superboy, ada Sniperman. Ya, betul. Waktu tu kan. Diorang datang daripada Yasnaya dan diorang masih lagi berjaya untuk mendapatkan chicken dinner. Senang je. Dia masuk ikut jambatan. Waktu tu tak ada orang jaga jambatan belah kanan. Waktu tu blue zone lah. Tapi semasa itu, Circle tak sesakit sekarang. Ya, ini adalah perubahan yang drastik dan pastinya banyak pasukan tak nak bermain di luar Circle
pastinya dia selepas circle yang keempat dan juga yang kelima, waktu ini untuk pasukan-pasukan yang turun ke bahagian kawasan utara, tak kisah langsung pasal circle berada di SMB. Kita lihatkan tadi Yasnaya, Jojo Paul semua masih lagi santai. Yang berebut sekarang ini adalah yang berada di kawasan-kawasan selatan sedikit. Mungkin Pochinki, Ferry Pier Farm, Milta dan ya, ini yang kita katakan. NKT dah masuk dulu. Sam9 nak buat roadblock tapi sayangnya mungkin timing ini tak disangkakan oleh mereka sebab ada buat roadblock. Okey, satu. Okey, untung. Dua. Tak, belum. Okey, belum. Sekejap, jangan jinx. Okey. Sekejap. Tapi ada Deb belakang. Deb ada dekat jambatan sebelah sana. Triple F tak tahu perkara ini mungkin dan dia tak ada helmet. Kemungkinan untuk Sam9 dapat kill tu agak ada. Tapi tembakan sekarang ini Triple F mungkin akan dijatuhkan sedikit masa saja lagi. Cuba untuk membeli masa sebanyak mungkin sebelum menunggu rakan-rakannya untuk sampai. Yuhai juga tak ada helmet, juga berani untuk bergerak terus ke depan. Loyu dapat memberikan tanda di manakah kedudukan. Tapi ini adalah DBS yang mereka sedang lawan. Triple F nyawanya terlalu rendah. Yuhai dalam bahaya. Dapat. Tapi ini Yuhai, bos. Ini Yuhai. Jangan risau, dua penyingkiran untuk dia. Harapnya tidak ada roadblock yang seterusnya dari pasukan yang lain pula. Yep, kali ini Yuhai mendapatkan mata singkir awal. Bukannya disingkirkan awal. Berita baik untuk Sam9 dan diorang tak ada loot banyak sebenarnya. Dan kalau mereka nak buat roadblock sekarang ini, mungkin mereka boleh loot terhadap kotak-kotak pihak lawan yang berjaya untuk dijatuhkan. Tapi kalau Sam9 ke? Oh, DX. Daripada Pochinki dah sampai ke selatan Sosnovka military base. Kau laju dan adakah dia tahu member tu tak ada gun, tak ada apa? Nampaknya tidak pada kali ini untuk para Jin. Dia akan melepaskan saja. Geek Fam juga melakukan pergerakan. Ada bekas fight dekat sini. Ini bukan bekas fight ni. Ini parking kereta lepas tu nak menakut-nakutkan mungkin. Macam ada roadblock. Tapi pelik juga. Tak pernah-pernah pula kita nampak meta macam tu kan? Dah lama lah. Dulu ada. Letak kereta buat takut-takut. Ya. Tapi lama waktu tu. Memang sangat-sangat lama. Tak pernah ada orang buat benda ni selepas itu. Dan Geek Fam nampak gayanya berjaya untuk masuk ke dalam kawasan circle. Vampire juga akan... sempat kau drift bang. Baiklah. Tapi aku paling tak suka bot ni sebenarnya. Ya. Susah nak pusing. Betul. Aku sampai sekarang lah sebenarnya tak erti apa-apa. Dia reverse susah. Tapi untuk straight dia okey. Dia punya drifting capability dia tu lah sakit sikit. Nak kona-kona tu. Sebab dia kan selalu parking dekat dengan pantai kan. Man. So bila nak pusing tu kan susah nak pusing. Faham. So end up aku bawa bot tu masuk kat pantai tu. Dan balik. Benda tu banyak berlaku sebenarnya. Dan ya, kau bukan seorang, kau jangan risau. Jadi RRQ akan menggunakan jalan laut yang sangat lazim untuk digunakan oleh pasukan-pasukan yang tidak mempunyai kenderaan ataupun ada sedikit ketakutan untuk menggunakan jambatan. Face Clan akan terlepas. Geek Fam sebentar tadi yang telah pun menggunakan jambatan ini untuk masuk ke dalam zone dengan agak lambat sebenarnya diorang masuk. Ya. Diorang ada kereta awal. Diorang dah sampai awal ke Ferry Pier. Tapi diorang take time untuk masuk dan berjaya untuk masuk. Yep. Dan bernasib baik DX tadi yang masuk dengan lebih awal daripada Pochinki tak membuat apa-apa roadblock dekat kawasan jambatan kiri tersebut dan mereka lebih tertumpu untuk loot. Mungkin sebab ialah kan terlampau awal masuk. Jadi loot tak banyak. Kalau let's say 1-2 point, tapi apa akan jadi lepas habis roadblock ni? Apa masa depan kita untuk circle 4, circle 5? Adakah kita akan ada bullet yang cukup? Jadi ada banyaklah kita boleh kata pemboleh ubah yang perlu untuk fikirkan oleh pasukan-pasukan ini. Ni OT, overthinking. Tapi aku pun akan OT lah, brother. Tak ada orang yang nampak akan pula kereta bagi bergerak dekat atas tu. Ada orang. Kita kena roadblock ni, geng. Ini bak kata Abang Lord. Main PUBG ni boleh buat lemah jantung. Kau main kan, kau tak tahu datang dari mana nanti tiba-tiba tembakan tu. Tambah-tambah kalau kau pakai earphone yang berkualiti tu kan. Ya. Tiba-tiba kan kau menggelabah untuk mencari. Dan boleh je lintas ni sebenarnya. Sebenarnya kita memang kita nampak lah kan. Diorang tengah fikir-fikir lagi. Apa pasal ada kereta kat situ? Ada orang ke apa kan? Tak pastilah. Mungkin DX kot sebab diorang yang masuk paling awal. Kenapa? Tak ada pula. Tak ada apa kill feed yang melibatkan DX daripada tadi. Tak pasti. Ada satu. Tak ada. Tu satu point, bukan satu elimination. Tapi Audrey dapatkan stone. Vampire yang Vampire mendarat. Vampire naik boat tadi kan daripada Primos dan telah pun sampai diperhatikan oleh pasukan Geek Fam nampaknya. Maksudnya kalau dapat stone boleh dapat lagi 3. Yep. Sebab semuanya berdekatan. Dah naik dah sebenarnya. Mana Vampire? Dekat di kawasan tu, compound. Circle tarik ke arah mereka. Jadi Geek Fam kena mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan seberapa banyak boleh.
Mata penyingkiran Vampire sekarang ini satu lagi berjaya untuk dijatuhkan. Ya, ini maksud aku, diorang boleh dapat lagi 3 sepatutnya. Sebab sekarang ini mereka tahu di manakah kedudukan Tony K. Step dah pun kedengaran. Damrut juga dah pun membidik ke tempat yang tepat sekarang ini. Geek Fam dalam perjalanan untuk mendapatkan penyingkiran. Yep, nampak macam seperti ingin melanggar ke kawasan compound. Yep, snap sampai. Aizen dan juga Audrey juga akan turut membantu. Tony K 1v3 untuk beliau sekarang ini. Aizen pegang bom tangan. Begitu juga dengan Tony K. Lontaran bom tangan sedikit tersasar, tapi dengan satu shotgun terus maju ke depan mencari Tony K, dan Tony K akan dijatuhkan. Geek Fam dah pun dapatkan 3 mata, dan untuk Vampire berbaki dengan Schweppes di bahagian kawasan kawah ini, dan boleh naik ke daripada kawasan ini, Top? Tak boleh. Tak boleh Sangat tak boleh. Kecuali kau ada Spider-Man. Yang klasik lah. Tapi ini memang tak boleh. Sebab benda ni pernah dibuat oleh ada satu TDM fight lah lebih kurang. Untuk WoW punya mode kan. Yuhai lawan Sam9 lawan apa tahu waktu tu tim daripada Indonesia. Diorang main dekat sini lah. Dan memang tak boleh naik dekat kawasan ni. Hanya boleh menembak sahaja. Dan ya, kalau tak silap akulah. Tapi memang bukan satu kawasan yang baik untuk Schweppes lepak. Kalau circle bukan dekat dia, maka dia mungkin akan dijatuhkan. Bukan oleh Geek Fam, oleh Playzone. Jadi kita akan lihatkanlah apa yang akan berlaku. Lamborghini dijatuhkan oleh RRQ. Dihabiskan secara terus. Dan Geek Fam kena hati-hati. Mereka juga boleh untuk dijatuhkan nanti. Ya, RRQ memegang kawasan bahagian kiri SMB. Ke dalam kedudukan yang masih lagi looting sebenarnya untuk SMB. Dan bahaya. Alamak. Adakah burst? Tak. Oh, selamat lagi. Ya. Satu hit dia lagi. Dah 2 kali dah kena dekat situ. Tapi hampir sahaja membocorkan tayar. Kadang-kadang aku punya jerit. Woi, bagi. Dan nak. Bila main scream Sebab itu memang nyawa kita kan, kenderaan. Tak ada kereta nak gerak macam mana kan? Ini bukan Sunhawk, Erangel. Tapi inilah Alter Ego sedang menunjukkan betapa susahnya membawa. Kau kenapa bang? Ini training nak elak orang tembak lah aku rasa ni. Ya, orang lain tengah intense kan. Dia tengah apa? Bahagia kan. Bawa kiri kanan. Tapi betul juga, mungkin juga mahu untuk mengelak tembakan kalau ada. Dan sekarang ini Alva juga sedang memerhatikan kawasan tersebut. Peluru hijau dia ada 30 saja. Schweppes ada di situ. Tapi aku semalam ada borak dengan Okta. Adalah lepak semalam dengan waktu tu ada Moss, ada Okta dan yang lain-lain lah. Tapi pada waktu tu aku dah tanya lah dengan Okta, macam mana dengan Alter Ego, dengan line up yang baru, yang betul-betul fresh. Yang lama adalah Rosemary dan juga Okta saja yang tinggal untuk pasukan Alter Ego. Yang lain semuanya baru. Alva satu musim lah. Tapi daripada apa yang Okta katakan, bahawa mereka masih lagi dalam situasi yang agak genting untuk prestasi performance mereka lah di dalam mana-mana peringkat lah, group stage, last chance ataupun Super Sunday. Sebab pada hari semalam pun dia cakap, "Uish, aku dah takut dah cok waktu tu." Kan dia memang sengaja berada. Dia sengaja saja menakut-nakutkan. Itulah aku cakap tadi. Betul. Tapi sambung cerita Okta tadi. Diorang memang tengah stres lah sebenarnya untuk Alter Ego sekarang ni. Sebab mereka masih lagi belum jumpa tune yang sebenar. Sebab barisan pemain dia, semua barisan pemain yang pernah bermain di PMPL ID sekurang-kurangnya. Dan champion 2 kali PMSL berturut-turut pernah main di PMGC. Tapi daripada mulut Okta sendiri, mereka masih lagi mencari rentak. Ya betul. Dan rentak itu nampak macam slow-slow dapat untuk mereka. Yudo Lions dan juga Sam akan bertarung sekarang ini. Pergerakan agresif daripada Yudo Lions berdua. Tapi Dep ada shotgun DPS yang cukup mematikan. Yudo Lions dijatuhkan dengan begitu mudah oleh Sam9. Yup, 6 kill sudah pun ada dalam poket mereka. Dan keempat-empat pemain akan dapat untuk berdiri. Tapi bagaimana pertarungan ini tercetus, itu yang menjadi persoalan. Tapi Sam9 mengawal situasi dengan begitu baik, terutamanya Dep dalam situasi 1v2 sebentar tadi. Pygmy di bahagian hadapan nampaknya seperti sedang melakukan roadblock terhadap Flash yang cuba untuk melintas selepas circle yang ketiga. Okey, yang ada 5 first aid kit. Geng Yasnaya ni. Siapa lagi Yasnaya tadi Flash dengan Talon. Talon kan? Mana Talon? Talon tak nampak lagi. Tapi waktu ini untuk healing item bagi Flash tak ada masalah. Sekejap, Talon dah masuk Dah tak ada warna biru kan kat atas dia. Oh ya. Jadi macam mana dia masuk? Kenapa Flash tak berjaya kan? Jadi ya kita akan tengoklah. Mungkin akan ditunjukkan kepada kita nanti. Tapi Pygmy akan mengundurkan diri. Mereka tahu tidaklah berbaloi untuk mereka lepak lama-lama dekat kawasan jambatan. Salah seorang dari mereka akhirnya dijatuhkan dengan
mungkin kelewatan rotation yang mereka cuba untuk lakukan. BTR lebih baik daripada sudut membaca perkara tersebut. Dapatkan satu orang. Sekarang ni akan terus saja menggunakan laluan ini untuk mendapatkan kill yang seterusnya. Rosemary dapat satu. RRQ dijatuhkan pula oleh Yami daripada Boom. Dan BTR akan memperlahankan. Lepak dulu dekat satu kawasan. Yep, ini yang saya katakan sebentar tadi. Masih belum dapat untuk menjumpa retak yang sebenar bagi pasukan Alter Ego. Dan MRPX kelihatannya seperti mahu untuk melanggar. Dan RRQ juga hampir melakukan perkara yang sama. Tapi dia pusing balik ke belakang. Dan Polmbit akan dapat dengan sangat-sangat mudah pertarungan di dua kawasan yang berbeza untuk 4 pasukan daripada Indonesia waktu ini. AE lawan dengan MRPX diganggu lagi sekali. FaZe Clan cukup baik dalam cubaan third party untuk fight-fight yang berlangsung di sekeliling mereka. Di Sunhawk, mereka dapatkan high ground dan kemudian third party. Begitu juga di Erangel pada kali ini. Sekel 50% adalah lautan dan masih lagi lebih kurang sama perkara itu. Ada perlawanan yang sedang berlaku. Morph GPX terus saja bergerak ke depan. Satu frag grenade akan ditarik. Boychill akan cuba untuk dicari. Pergerakan dah pun dilakukan oleh Boychill. Maka dia tidak akan terkena grenade tersebut. Boboho dalam bahaya. Dia boleh ditembak daripada kawasan atas. Talon berjaya untuk mendapatkan beberapa orang daripada BTR. Penduduk Yasnaya 4 orang masuk walaupun mereka masuk lambat. Yep, dari Roblox nampak gayanya. Untuk mereka masuk dengan begitu mudah. MRPX ditumbangkan ke tangga yang ke-15. Kenny akan dapatkan pemain daripada Pygmy dan Joe Branky. Dihabiskan serta-merta. 7 mata singkir. Dan terus dikeluarkan Pygmy ke tangga yang ke-14. Sam9 on fire top. Yep, betul. Tetapi sekarang ini kita dapat lihatkan Luxi cuba untuk mendapatkan satu. Dia dapat red face. Akan lamanya sekarang ini Boom akan masuk kembali ke dalam kawasan compound ini. Tidaklah begitu baik sebenarnya kawasan ini, tapi Luxi nyawanya rendah dan akhirnya dijatuhkan. Barbar cuba untuk meratakan semua daripada Talon, tapi sukar. Sangat sukar, tapi Sam9 terus mengganas 9 penyingkiran untuk mereka. Beast mode mungkin untuk mereka. Nak tengok Sam9 please. Mana Sam9? Tapi RRQ akan dapatkan Mr. Joe. NKT dikeluarkan ke tangga yang ke-12. Baru sekel yang ke-4. 11 pasukan saja lagi yang berbaki. Talon akan dapatkan Gosu. Wunti nyawa-nyawa ikan di luar zon pula itu. Dan Flash dijatuhkan satu lagi. Tapi pada waktu yang sama Alter Ego tumbang ke tangga yang ke-11. Penduduk Yasnaya sekarang ini akan berlawan, tapi kelebihan berbeza untuk Talon. 3 penyingkiran dan dalam masa yang sama mereka ada kereta untuk digunakan. Kuanji akan menggunakan arah yang begitu jauh untuk masuk ke dalam zon. Betul-betul sukar untuk dia. Tak ada pesit. Memang tak boleh buat apa-apa. Dia akan dijatuhkan. Lebih baik kita tengok Sam9 sekarang. Ini apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Dia akan turun, menyerahkan nyawanya. Dan sekarang yang akan bergerak untuk masuk ke dalam zon akan memberikan kill kepada Sam9 mungkin. 10 lah, come on lah Sam9. Tapi nampak gayanya mereka akan membenarkan ataupun tidak. Kerana sekarang ini 2 orang tu tengah kejar yang untuk dijatuhkan. Tapi dia akan sempat untuk masuk dalam kawasan air. Tapi kita nampak ada pemain daripada pasukan Sam9 dah pun berada di kawasan tepian pantai, iaitu Loyu. Berani. Flash yang satu-satunya tinggal untuk pasukan Flash saat ini. Adakah Loyu akan cuba untuk mencari beliau? Tapi yang perlu untuk dirisaukan juga ialah Talon sebenarnya yang bakal menyusul di belakang pasukan Sam9 saat ini. Kalau terlampau fokus untuk pemain dalam kawasan air ini, kerugian besar boleh berlaku. Tapi kita harapkan yang terbaik untuk pasukan Sam9 yang nampaknya peka dengan keberadaan Talon di bahagian belakang. Dibantu sedikit oleh Boom di mana Misery akan dihabiskan. 3 sahaja lagi tinggal untuk Talon. Tugas yang lebih mudah untuk Sam9 berhadapan dengan mereka. Benar. Satu lagi berjaya untuk dijatuhkan. Tembakan tepat daripada Dep menyebabkan Linux nyawanya terlalu rendah. Sam9 begitu garang pada map kali ini. Mereka masih lagi ada 4 orang. Dep akan ditembak dan berjaya untuk dijatuhkan. Lebih tepat daripada Talon. Yep, adakah ada peluang untuk melakukan revival terhadap Dep sebentar tadi yang dijatuhkan? Dia agak terbuka sebenarnya, tapi ada rakan dah pun mula untuk mendekati Redface dan juga Linux. Masih lagi bernyawa DX di tengah-tengah circle. Mempunyai compound yang paling selesa untuk dimainkan. Dan circle masih lagi untuk mereka. Yang lain perlu untuk bergerak masuk. Dep sayangnya tak berjaya untuk diselamatkan. Ada percubaan sekurang-kurangnya daripada Loyu. Tapi dia tahu tidak realistik. Tapi Audrey terjatuh di situ. Daripada tanah tinggi mungkin. Tak pasti sebenarnya apa yang berlaku. Harapnya boleh untuk dibangunkan kembali. 2 pasukan Malaysia masih lagi berdiri. Dan kedua-dua daripada mereka hanya tinggal 3. Mungkin 2 untuk Geek Fam kalau Audrey gagal untuk dibangunkan kembali.
Tapi Loyu masih lagi mencari di manakah kedudukan Yang. Tapi adakah Yang tahu ada seorang daripada RRQ yang masih berada di kawasan tersebut? Ya, bahaya terbuka kedudukan Loyu. Dengan circle yang bakal mula untuk bergerak tutup, mungkin sudah pun mula untuk dipanggil oleh rakan-rakan yang lain untuk masuk ke dalam circle dengan awal sebab mereka perlu untuk berhadapan dengan Talon yang bakal menyusul masuk. Tapi Talon sepertinya tiada kenderaan, ada satu untuk diguna pakai dan mereka akan cuba untuk rotate bergerak ke bahagian sebelah kawasan utara. Alamak. Ini dia Audrey yang akan diangkat oleh Snipes. Aizen dah pun hilang sebenarnya. 3 berbaki untuk Geek Fam dan mereka perlu untuk maju ke hadapan masuk dalam circle yang kelima. Boleh naik ke kat situ? Tak tahu. Saya rasa Audrey terjatuh lah. Itu sahaja tekaan saya. Tapi kita akan lihatkanlah sebenarnya apa yang berlaku. Mungkin akan ditanya nanti. Dan mungkin ini akan menyebabkan bila seorang decide untuk save, kemungkinan untuk 2 terjatuh itu juga ada. Tapi kalau mereka ada bagi untuk memanjat balik, mungkin boleh untuk diselamatkan kedua-dua daripada mereka. Geek Fam mungkin sahaja ada peluang masih untuk mendapatkan chicken dinner mereka. FaZe Clan terkena headshot di situ terus merendahkan nyawa. Dan akan menggunakan first aid kit dan Loyu dapatkan red base. Talon hanya tinggal 1 sahaja sekarang ini. Linux untuk dijatuhkan dan Sam9 ada 10 kill. Mantap daripada Sam9 walaupun tinggal dengan 3 tapi masih lagi dengan pembukaan yang cukup besar dan berani di bahagian selatan circle yang kelima. Tapi FaZe Clan nampaknya mula untuk merapati. Pemain daripada Sam9 Loyu dapatkan kill yang seterusnya. Sam9 akan perlu untuk fokus kepada FaZe Clan pula selepas ini. 3 lawan 3 mungkin. Dan ada Yuhai. Paling hadapan. Starboy daripada Sam9. Mampukah beliau untuk mendapatkan knockdown awal terhadap FaZe Clan? Info ada, smoke dah pun dibuka. Walaupun jatuh Audrey, dapat juga knockdown terhadap Zeta dekat sana. Maksudnya dia boleh naik, tapi tidak sebenarnya. Dia masih lagi bermain di kawasan tepi-tepi tersebut. Demrud dapatkan kill point tersebut, tapi Snipe hampir dijatuhkan. Satu cover yang cukup baik daripada Audrey berjaya untuk membalas kembali kejatuhan tersebut. Demrud akan berlawan sekarang ini dengan Maxius. Snipe akan terjatuh, tapi belum lagi knockdown untuk dirinya. Demrud belum terkena blue zone. Akan melepaskan tembakan adalah Void Key. Audrey terjatuh. Snipes macam tak ada healing item. Void ada kelebihan, tetapi Demrud kata tidak. Dia masih lagi berbisa. Bergerak terus ke depan dengan DBS. Di belakangnya adalah DP. Dan sekarang ini berjaya untuk mendapatkan satu lagi. Void Key saja lagi yang tinggal. Tapi Parajin melepaskan tembakan yang terlalu tepat. Demrud dijatuhkan. Tapi boleh untuk dibangunkan kembali. Tapi ada bom tangan daripada Void. Dan terjatuh. Tapi masih lagi dalam permainan. Ada lagi bom tangan yang bakal dilemparkan. Audrey belum lagi heal up sekarang ini. Untuk Geek Fam masih lagi dibedil dengan bom tangan. Akhirnya Ki akan maju ke hadapan. Dia ada Micro Uzi. Audrey belum lagi heal. Dia revive member dia. Dia akan lompat ke bahagian sebelah bawah. Ki akan cuba untuk habiskan Damru terlebih dahulu. Kedudukan Audrey telah pun diketahui. Dia akan cuba untuk habiskan pemain-pemain Geek Fam sekarang ini. Satu demi satu cuba untuk dihabiskan. Audrey masih lagi belum heal up. Belum ada lagi first aid kit mungkin. Ya, dah tak ada first aid kit sekarang ini untuk Audrey. Geek Fam sekarang berada di kedudukan nombor 9. Ada 6 penyingkiran untuk mereka. Sekurang-kurangnya lebih baik daripada minggu lepas. Bandage sahaja yang digunakan. Acahan sahaja yang dilakukan oleh Void Key sekarang ini untuk memancing Audrey untuk keluar. Tapi cantik daripada Audrey. Dapatkan kill tersebut. 7 penyingkiran. Dan baiknya adalah Vampire. Relax duduk situ. Ya, Schweppes. Daripada tadi dia hidup dalam kawasan air itu. Tak diganggu langsung oleh sesiapa. Dah dalam top 7 dah pun. Untuk pasukan Vampire Esports. Dengan gembiranya beliau berkeliaran di kawasan bawah, tapi tidak gembira dalam kawasan kompon di mana DX akan bertemu dengan FaZe Clan. Chua dengan shotgun beliau S12K dengan mudah dapatkan satu lagi untuk Morman. 2 jatuh sudah untuk DX. Kompon mereka dijajah dalam sekelip mata oleh FaZe Clan. Seperti tiada hari esok melanggar terus ke depan pintu, memberikan salam dan menolak keluar pihak lawan yang berada di hadapan. Parajin mungkin hanya tinggal berseorangan saja sekarang ini di Xavier. Dalam proses untuk dijatuhkan, Mela boleh untuk dibangunkan dengan mudah. Beberapa balingan throwable utility, tapi Morman yang dijatuhkan oleh Parajin. Jadi proses untuk meratakan di Xavier tidak semudah itu. Dalam masa yang sama, Yuhai juga mengintai. Melepaskan tembakan, gagal untuk mendapatkan Mela.
Tapi mereka tidak akan membazirkan kelebihan daripada sudut ground ini. Satu orang daripada Semnan dihantar untuk mencari pemain daripada RRQ. Loyu di situ. Sekarang ini Parajin akhirnya berjaya untuk dijatuhkan. Menjadikan FaZe Clan ada kelebihan yang cukup baik. Mereka boleh memantau, mereka boleh melihat semua tempat yang masih lagi ada untuk mencari di manakah baki-baki dari pasukan yang lain. Flash tinggal satu. RRQ tinggal satu, Geek Fam tinggal satu, Vampire pun tinggal satu. Yang ada 4 orang dan juga 3 adalah FaZe dan juga Sam9. Ya, peluang yang paling besar untuk mereka dapatkan chicken dinner melihatkan kedudukan No Mercy ini dalam kedudukan yang berbahaya untuk Loyu sebenarnya yang paling dekat. Kalau dia tak sedar dan tak peka mengenai perkara ini, yang dengan DBS. No Mercy juga ada DBS dekat belakang dia. Situasi bahaya kalau Sam9 bermain di kawasan tebing ini dan mereka tidak berjaga-jaga. Harapnya mereka menjumpai dan mampu untuk menjatuhkan pihak-pihak lawan yang mereka jumpa di bahagian kawasan tebing tersebut. FaZe Clan, God's Eye, kawasan yang paling prime untuk circle ini. Tapi circle yang ke-7, itu menjadi persoalan terbesar. Adakah ia untuk pemain-pemain yang tinggal berseorangan di kawasan tebing ataupun untuk FaZe Clan yang ada compound di dalam circle? Kelebihan yang terlalu baik untuk FaZe Clan. Kita akan lihat Clan circle ini akan menjadi penentuannya. Schwab kena main parkour, dia masih lagi mencuba tapi memang sukar. Circle bukan milik 4 orang ini. Audrey, Schwab dan juga salah seorang daripada Flash sebentar tadi. Dan juga RRQ sebenarnya yang tinggal berseorangan. Sam9 boleh masuk, Loyu hanya dihantar sebentar saja untuk menjadi polis di situ. Mencari di manakah pelarian-pelarian yang masih lagi ada yang tak boleh gerak ke atas, hanya menangguhkan kematian saja strateginya sekarang ini. Langsung tak buat step, duduk saja pegang pen dekat situ. Tapi dia dengar mungkin step daripada RRQ. Tapi yang dah buat step sekarang ini bermakna RRQ juga tahu ada orang di belakangnya. Tapi dia akan melihatkan terlebih dahulu kepada Schwab. Dia nampak? Ada info untuk No Mercy. Dia tahu ada berkemungkinan besar 2 orang. Dan Schwabs akan didapatkan oleh No Mercy. Yang tak pasti kenapa dia tak tembak tadi kan. Sedangkan rasanya stepnya dah didengari oleh No Mercy juga sebenarnya. Tapi No Mercy menganggap bahawa yang memang tak boleh untuk naik ke bahagian atas. Berkemungkinan besar akan jatuh ke tangan zon biru. Sam9, peluang untuk mereka dapatkan chicken sebenarnya. Sebab pemain-pemain yang tinggal satu ni akan dikeluarkan dengan lebih awal daripada mereka. Ada peluang tapi FaZe ada 4 orang. Itu yang perlu untuk kita risaukan dan tepat betul. Kobe! Frag grenade daripada No Mercy. Geek Fam betul-betul kena memanfaatkan tunnel vision yang mungkin akan dibuat oleh FaZe Clan terhadap Sam9 untuk masuk ke dalam zone. Tapi Sam9 dah ada zone yang seterusnya. FaZe Clan ada zone lagi. Mereka betul-betul boleh menjadi watchtower sekarang. Ini Audrey telah pun dapat dikesan mungkin. Ataupun mungkinkah itu hanyalah tembakan rambang sahaja. Sam9 akan bergerak perlahan-lahan. RRQ juga macam boleh masuk. Kerana kedudukan mereka sangat jauh. Satu perpecahan daripada 4 pasukan yang masih lagi tinggal. Pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9. Tepat. Dan mereka akan bertarung untuk chicken dinner. FaZe Clan, mereka perlu untuk keluar daripada kawasan compound untuk circle seterusnya. Adakah ground yang baik untuk mereka mainkan ataupun Sam9 yang akan dapat kill percuma terhadap FaZe Clan yang bakal lari keluar daripada kawasan compound ini. Circle untuk Sam9. Ini adalah game yang menarik untuk kita tontonkan. Sam9 dengan jumlah kill yang sangat banyak dan dengan baki-baki pemain ini, kalau mereka dapat untuk habiskan kesemuanya, berkemungkinan besar 20 kill di penghujung game. Boleh kalau mereka dapatkan semua, tapi kita akan lihat apakah perancangan daripada FaZe Clan kalau mereka lepak dalam zone tapi betul-betul bertentangan dengan Sam9. Audrey dengan No Mercy boleh tembak FaZe Clan. Jadi FaZe Clan boleh dijatuhkan oleh pasukan lain selain daripada Sam9. Semua akan memerhatikan satu sama lain kecuali Sam9. Tak ada orang yang akan tengok Sam9 kerana Sam9 dalam circle. Sam9 akan melihat FaZe Clan tapi dengan harapan FaZe Clan akan dijatuhkan oleh RRQ ataupun Audrey. Harapnya Audrey tidak dijatuhkan terlebih dahulu. Baru ada peluang untuk pasukan Malaysia kita mendapatkan chicken dinner. Lebih baik sekarang ini tapi RRQ kena masuk. Ataupun mungkin Audrey yang tiba-tiba chicken dinner sebab semua tengah berlawan dekat depan dia. Ya, ada banyak sangat pemulih ubah yang boleh berlaku dekat sini. Kebarangkalian yang terlalu banyak
Untuk No Mercy juga tak boleh dilupakan. Kedudukan yang memang tak dihidu langsung sebab pemain Sam9 tak ada langsung yang memerhatikan ke kawasan yang lain. Tapi Yuhai akan dapatkan onsen. Permulaan yang baik untuk Sam9 demi mendapatkan kemenangan. Sekarang situasi adil, 3 lawan 3. Lawan 1 lawan 1. Masih lagi situasi yang begitu tegang untuk kesemua pihak saat ini, tapi masih lagi ditekan bertubi-tubi. Yuhai lagi sekali akan dapatkan Morman. Cuba untuk dihabiskan secara terus. No Mercy nampak Audrey. Audrey akan dikeluarkan Geek Fam ke tangga yang keempat. Tapi Sam9 pastinya dengar. Dengan perkara ini, dia tahu ada pemain di bahagian kiri. Yuhai lagi dapatkan Mela. Satu saja lagi yang tinggal. Kemenangan hampir pasti untuk Sam9. Dan mereka tidak boleh untuk melakukan kesilapan mudah. Yuhai tidak mahu untuk terlepas chicken dinner ini. Adakah pelurunya dah pun habis sekarang. Menukarkan kepada DBS. Walaupun jarak jauh. Oh, itu dia Vintores baling grenade. Yuhai kena berhati-hati. Balingan grenade ini nampaknya tidak kena langsung. Itu dia Mela terjatuh di tengah blue zone. Walaupun kill itu masuk untuk Sam9. 2 lagi grenade. Mencari Yuhai pula. Mereka berada berdekatan, jadi boleh juga sebenarnya untuk dijatuhkan. Kenny akan menggunakan bagi untuk melakukan rondaan. Pergerakan dilakukan, Face Clan berjaya untuk dijatuhkan. Chicken dinner untuk Malaysia hampir pasti. Hanya tinggal seorang No Mercy, tidak memberikan belas kasihan. Belum lagi terjatuh DBS, tetapi tidak menafikan chicken dinner pertama untuk Sam9 di Super Sunday. Siapa chicken? Sam9 lah. Oh, asal dia tepuk tangan macam tu? Tak ada. Dia cakap nice try je dekat member dia. Cuma kamera kita pergi dekat RRQ tadi kan. Kenapa buat macam tu? Jangan risau top. Sam9, chicken dinner. Chicken dinner pertama untuk Malaysia di Super Sunday juga. Loyo, yeah. Bergembira, layak untuk bergembira. Senyuman yang sememangnya ikhlas di muka mereka. Kemenangan yang pastinya akan membawa lebih banyak di masa hadapan untuk mereka.